Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahid Najwan bin Muhammad Zaki daripada ahli kumpulan 1 yang bertajuk Alam Barzakh akan membentangkan tajuk kajian bagi bahagian saya sendiri iaitu pembalasan nikmat berserta azab kubur terhadap manusia. Sebelum itu, izinkan saya menyatakan objektif kajian saya. Yang pertama, memahami konsep azab kubur menurut agama Islam. Kedua, menyatakan hadis daif berkaitan dengan azab kubur. Dan yang ketiga, untuk membuat perbandingan mengenai alam kubur menurut agama lain. Baiklah, mari kita masuk kepada bahagian pengenalan. Baiklah, peristiwa kematian merupakan detik ngeri yang akan dilalui oleh setiap manusia sama ada mati di dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa yang bermaksud, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu, meskipun kamu berlindung di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Ayat ini membuktikan bahawa mati itu akan berlaku tidak kira di mana jua kita berada serta tidak mengira pangkat, umur dan waktu seseorang itu. Di dalam agama Islam, setelah dikebumikan, manusia akan menempuh alam yang baru iaitu alam barzakh. Seterusnya, kita pergi kepada isi yang pertama iaitu konsep balasan kubur menurut perspektif Islam. Alam kubur ini disebut juga sebagai alam barzakh yang diistilahkan sebagai sepadan, pemisah dan menjadi perantaraan di antara kehidupan dunia dan akhirat. Setelah mayat dikebumikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan malaikat Munkar dan Nakir untuk menyoal mayat tentang siapakah Tuhanmu, apakah pegangan kitabmu dan siapakah utusan yang dihantar kepadamu. Hal ini juga disebutkan sebagai fitnah kubur. Mengapa saya berkatakan sedemikian? Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengunci pergerakan kita daripada menjawab persoalan tersebut dengan jawapan yang tidak benar kepada jawapan yang sebenar-benarnya dengan izin Allah. Menurut Basri Ibrahim, bahawa jawapan yang dikemukakan mayat kepada malaikat penyoal iaitu Munkar dan Nakir akan menentukan bagaimanakah keadaan yang bakal ditanggung oleh kita di alam barzakh dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ibrahim ayat ke-27, setiap amalan kita di dunia mempengaruhi jawapan kita di dalam kubur kelak. Manakala di dalam aspek pembalasan kubur, Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawa hanya roh sahaja yang akan merasai siksaan dan nikmat di dalam kubur. Walau bagaimanapun, mazhab salaf yang berpendapat bahawa roh mayat akan terus hidup dan akan berhubung pada masa yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasai pembalasan di dalam kubur. Kita beralih kepada isi yang kedua iaitu azab kubur berdasarkan dalil nakli. Sememangnya, azab kubur juga akan dirasai oleh orang Islam yang tidak melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi mereka yang berpaling daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Menurut Al-Tabrani, gambaran rupa baras malaikat Munkar dan Nakir amat mengerikan. Kedua matanya seperti cairan tembaga, manakala gigi taringnya pula digambarkan seperti duri-duri tajam. Dan suaranya pula seperti dentuman guruh yang membingitkan. Walau bagaimanapun, azab kubur ini merupakan sebahagian daripada perkara sam'iyat yang hanya diakui kebenarannya melalui dalil-dalil Quran dan hadis sahih yang wujud. Antara dalil yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai azab kubur ialah seperti di dalam ayat Surah Al-Ghafir ayat 45 dan 46 yang mana Firaun berserta pengikutnya diperlihatkan pemandangan neraka disebabkan kekufuran mereka. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, beliau menjelaskan ayat ini dengan mengatakan Firaun dan para pengikutnya akan menikmati pemandangan neraka pada setiap pagi hingga petang dan ianya berkekalan sehingga hari kiamat. Apabila tiba hari kebangkitan, yakni hari akhirat, barulah mereka akan merasakan azab yang mereka dustakan dahulu
iaitu azab api neraka Jahanam. Beliau juga mengatakan bahawa ayat tersebut adalah salah satu sebab yang teguh bagi ahli sunnah wal jamaah tentang kewujudan azab kubur. Bukan sahaja Firaun, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menjanjikan balasan kepada golongan manusia yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala semasa mereka hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat ke-93 yang mana Ibnu Katsir telah mentafsirkan ayat tersebut. Yang mana ketika orang kafir menghadapi sakaratul maut, malaikat bakal mendatangi kepada mereka membawa berita gembira berupa azab-azab ngeri yang pelbagai. Sebagai contoh, mereka akan ditempatkan di dalam neraka sambil dibelenggu dengan rantai besi yang amat panas. Apabila haus, mereka hanya akan dapat minum air yang menggelegak. Disebabkan berita ngeri itulah, nyawa mereka bergelojak dan enggan keluar daripada jasad. Sesungguhnya, ianya disebabkan kemurkaan Allah kepada mereka disebabkan amalan mereka di dunia. Baiklah, kita beralih pula kepada dalil yang ketiga. Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran yang mana telah diwasiatkan kepada kita bersama pegangan as-sunnah sebagai pedoman hidup. Menerusi ayat ke-124 di dalam surah At-Taha, Allah telah memberi peringatan kepada kita tentang golongan yang berpaling dari agama Islam akan disempitkan kuburnya. Menurut Muhammad Al-Bakri, ayat tersebut memberikan peringatan kepada golongan manusia yang berpaling daripada Siratul Mustaqim akan disempitkan kuburnya serta diazab semasa menjalani kehidupan di dalam kubur kelak. Isi ketiga ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah akan memberikan balasan baik kepada hamba-Nya yang berpenat lelah dalam melakukan amal ibadah demi memperoleh rahmat-Nya. Hal ini kerana amalan seseorang itu tidak menjamin kedudukannya di dalam syurga. Akan tetapi, rahmat serta redha Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin kita supaya masuk ke dalam syurga. Yang pertama, dalil di dalam surah Ibrahim ayat ke-27 memberi berita gembira kepada orang-orang mukmin yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan meneguhkan keimanan mereka untuk menjawab soalan munkar dan nakir dengan jawapan yang sepatutnya. Sebagaimana daripada Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda bahawa orang Muslim ketika ditanya tentang kubur, ia bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Itulah firman Allah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dan yakin di dalam kehidupan dunia maupun akhirat kelak. Selain itu, terdapat juga hadis sahih tentang nikmat dilapangkan kubur yang akan dirasai oleh orang mukmin. Berdasarkan hadis ini, Syekh Al-Mubarakfuri menyatakan bahawa kemudian dilapangkan dengan sirah majhul dengan maksud diluaskan sebanyak 70 hasta kali 70 hasta dari segi panjang dan lebar kuburnya. Dalam pada itu, terdapat juga hadis sahih yang mana golongan mukmin juga bakal diperlihatkan tempat yang telah disediakan untuk mereka di dalam syurga. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, Ibnu Al-Tin berpendapat andaian tersebut bermaksud gambaran syurga akan diperlihatkan kepada mereka sekali pada pagi dan sekali pada petang. Manakala bagi orang kafir, perkara sebaliknya pula yang akan menimpa ke atas mereka, yang mana mereka akan diperlihatkan neraka pada waktu pagi dan pada waktu petang. Sekarang, mari kita dengar pula tentang hadis-hadis daif mengenai nikmat dan azab kubur. Mahmud Tanan mendefinisikan hadis daif sebagai suatu hadis yang lemah. Hal ini kerana hadis ini tidak mempunyai syarat dan kriteria yang sepatutnya bagi mencapai tahap hadis yang hasan.
Antara hadis daif yang wujud berkaitan pembalasan di dalam kubur ialah apabila dipakaikan seorang mukmin dengan pakaian syurga serta mendapat wangian angin syurga setelah melepaskan dirinya daripada fitnah kubur, yakni soalan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Imam Tirmizi di dalam riwayatnya mengatakan bahawa hadis tersebut tidak diketahuinya melainkan dengan cara gharib dan dia mendaifkannya. Bukan itu sahaja, terdapat juga hadis yang mengatakan bahawa sesiapa yang tergolong di kalangan La ilaha illallah, yakni orang beriman, maka tidak ada ketakutan bagi mereka di dalam kubur. Yang mana maksudnya ialah setiap orang Islam tidak akan berasa gentar ketika menghadapi alam kubur. Di dalam kitab Silsilah Al-Hadis Al-Da'ifah yang dikarang oleh Syekh Masyur bin Hasan Al-Salman, beliau mengklasifikasikan hadis tersebut sebagai hadis lemah seperti pada halaman 1742 di dalam kitabnya. Seperti yang kita ketahui, negara Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan agama. Mengetahui hal ini, kita seharusnya mempersiapkan diri kita dengan cabaran akidah yang bakal berlaku dalam kalangan masyarakat dan sentiasa berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, perbandingan pandangan agama Islam dan Buddha telah dibuat. Baiklah, persamaan di antara dua agama ini ialah penganut agama Islam dan Buddha mempercayai bahawa setiap kehidupan manusia bakal diakhiri dengan kematian. Tiada yang kekal kehidupannya melainkan Tuhan yang menciptakan. Setelah mati, tidak ada satu harta atau makanan pun yang akan dibawa ke dalam kubur, melainkan amalan baik semasa kita hidup di atas bumi. Manakala daripada sudut perbezaannya pula ialah agama Islam, setelah berlakunya kematian, mereka akan menempuh kehidupan di dalam kubur sebagai tempat persinggahan sebelum memasuki kehidupan akhirat yang kekal abadi. Agama Buddha pula mempercayai bahawa setelah mereka mati, mereka akan dibangkitkan di dalam bentuk jasad yang baru seperti menjadi seekor kuda atau tumbuhan sekiranya mereka tidak mencapai tahap nirvana. Akhirnya kita sampai juga kepada bahagian kesimpulan. Baiklah, sememangnya kehidupan bagi setiap manusia adalah sementara. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki seseorang itu mati, maka matilah ia. Oleh itu, sebagai manusia yang lemah, kita hendaklah menyeimbangkan segala amalan untuk bekalan di dunia dan akhirat. Namun, kewajipan sebagai seorang Muslim haruslah kita utamakan supaya mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam semua perkara. Janganlah sesekali kita bersikap riak dan takbur di dalam sesuatu amalan dan mengharapkan balasan manusia. Hal ini kerana hidup kita hanyalah untuk mencari keredaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Mudah-mudahan ibadah kita diterima olehnya dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian, itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya sudahi pembentangan saya melalui video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.